Tiada sebab terus guna dolar dalam pelaburan. Isu doktor kontrak dinoktah dalam 3 tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Tidak ada sebab untuk terus bergantung kepada dolar Amerika Syarikat dalam menarik pelaburan ke dalam negara. Perdana Menteri berkata rundingan pelaburan antara Malaysia dengan negara lain sepatutnya menggunakan ringgit dan mata wang negara terlibat. Pernah saya cadang dulu sebagai Menteri Kewangan, tapi perkara itu tidak dapat sambutan di Asia kerana masa itu dianggap kekuatan dolar Amerika itu sangat kukuh. Tetapi sekarang dengan kekuatan ekonomi China, Jepun dan sebagainya, saya fikir harus dirunding sekurang-kurangnya memikirkan tabung kewangan Asia dan keduanya boleh menggunakan ringgit dan kewangan negeri masing-masing. Keperluan menubuhkan jawatan kuasa khas untuk memantau pelaburan dari China akan dibincang pada mesyuarat Kabinet esok. Buat masa ini, pelaburan dari China dipantau Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bersama beberapa agensi. Memang kita akan bincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri besok dan langkah-langkah susulan sama ada harus ada jawatan kuasa khas atau tidak akan juga kita putuskan besok. Tapi setakat ini program ini dan projek ini dipantau oleh Kementerian MITI dan kita ada Maida dan Matrid yang saya rasa mampu menyelenggarakan kerana persiapan dibuat oleh Kementerian Luar, MITI dan pegawai-pegawai sangat memuaskan yang menyebabkan kita dapat mencapai prestasi yang diharapkan. 1.7 bilion ringgit diperuntukkan bagi membantu menyelesaikan isu doktor kontrak yang dijangka dapat diselesai dalam tempoh 3 tahun. Perdana Menteri menjelaskan penyerapan doktor lantikan kontrak ke jawatan tetap itu perlu dilaksana secara berperingkat. Sebab itulah saya merayu sementara tuntutan itu menasabah bahawa mereka berkhidmat sekian lama, tapi perkara ini tertangguh sekian lama. Jadi untuk tahun ini kita selesaikan semua, kita tak mampu. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah untuk menambah 1.7 bilion ringgit daripada penambahan 3 bilion ringgit emolumen untuk 2023. Jelas Datuk Seri Anwar, seramai 4,300 doktor kontrak akan diserap ke jawatan tetap tahun ini. Elan panggilan bertugas selepas waktu kerja ataupun on-call diperluas kepada pegawai perubatan di 6 klinik kesihatan yang terlibat dalam projek rintis bagi menangani kesesakan di hospital. Dan waktu perluasan dipanjangkan merakumi hari kelepasan mingguan kepada 6 klinik kesihatan yang terlibat dalam projek rintis mengurangkan kesesakan hospital kerajaan. Saya juga telah harapkan JPA dan Kementerian Kewangan mengkaji agar kemudahan ini dipanjangkan kepada semua selain pegawai perubatan. Pelan Strategik Kebangsaan memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak Malaysia 2023-2030 memfokuskan 5 teras dalam menangani pemakanan tidak seimbang golongan tersebut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, antara teras mengukuhkan takbir urus kesejahteraan pemakanan melalui perundangan, komitmen politik dan pihak berkepentingan. Ia dibincangkan dan diperhalusi dalam mesyuarat jawatan kuasa khas yang dipengerusikan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini. Mesyuarat memberikan tumpuan terhadap aspek pemakanan seimbang kepada golongan muda dan belia yang akan menjadi pemacu pembangunan negara di masa hadapan. Pelan itu menyasarkan impak kepada kanak-kanak di bawah 18 tahun termasuk golongan rentan sebagai satu usaha mencegah dan mengawal masalah itu daripada terus meningkat sekaligus mengurangkan beban kerajaan menanggung kos rawatan. Kanak-kanak yang mengalami masalah pemakanan akan membesar menjadi dewasa yang berisiko tinggi menghidapi masalah penyakit tidak berjangkit yang memerlukan pembiayaan rawatan amat tinggi sepanjang hayat. Cadangan Perubahan Suruhanjaya Keselamatan Cyber Malaysia bertujuan melaksana fungsi keselamatan cyber secara menyeluruh menerusi gabungan 2 agensi utama pengurusan keselamatan cyber negara. Ia membabitkan Agensi Keselamatan Cyber Negara dan Cyber Security Malaysia (CSM).
penggabungan agensi yang bertanggungjawab dalam menetapkan polisi keselamatan cyber dengan agensi teknikal yang mempunyai kepakaran dalam keselamatan cyber dilihat sebagai satu cadangan yang strategik kerana penjimatan kepada kerajaan menerusi perkongsian fasiliti, penyatuan fungsi serta pemusatan program sumber pengurusan dan seterusnya memastikan tabir urus keselamatan cyber negara dikendalikan dengan lebih bersepadu dan cekap. 11 daripada 18 kluster COVID-19 yang dilaporkan dari 26 Mac hingga 1 April merupakan kluster pendidikan. Justru Kementerian Kesihatan KKM menyarankan sektor pendidikan untuk melakukan saringan bergejala kepada pelajar, guru dan kaki tangan. Ibu bapa juga perlu memantau status kesihatan anak masing-masing dan tidak menghantar mereka ke sekolah sekiranya bergejala. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, peningkatan kes dan kluster COVID-19 pada ketika ini berlaku berikutan pembukaan semula sesi persekolahan pada pertengahan Mac lalu. Selain disebabkan pergerakan masyarakat yang banyak sewaktu musim cuti sekolah, beliau memaklumkan jumlah kemasukan pesakit COVID-19 ke fasiliti kesihatan meningkat 24.1% bagi tempoh sama. Pesakit kategori 1 dan 2 meningkat 80%, manakala kategori 3, 4 dan 5 meningkat 33.3%. Hormati proses penentuan rasmi tarikh hari raya yang dibuat penyimpan mohor besar raja-raja selaku pihak yang diamanahkan oleh Majlis Raja-Raja. Susulan tularnya tangkap layar kalender Islam keluaran JAKIM yang menunjukkan tarikh Aidilfitri diawalkan sehari. JAKIM menegaskan dakwaan penukaran tarikh hari raya Aidilfitri pada kalender tersebut tidak benar. JAKIM memaklumkan pihaknya tidak pernah membuat sebarang perubahan berkenaan tarikh Hari Raya Aidilfitri dalam kalender Islam, termasuk mengeluarkan apa-apa tarikh mengenai penetapan Hari Raya Aidilfitri bagi tahun ini. Penggunaan aplikasi Saudi Visa Bio bagi tujuan permohonan visa haji kepada bakal jemaah telah dikuatkuasa Kerajaan Arab Saudi. Justru semua bakal haji digesa untuk segera memuat turun aplikasi tersebut pada telefon pintar masing-masing. Bakal haji akan menerima email pengesahan pendaftaran daripada Kementerian Luar Arab Saudi apabila maklumat peribadi telah berjaya dimuat naik ke dalam aplikasi tersebut melalui email yang didaftarkan. Setelah mendapat pengesahan, bakal haji perlu terus menyerahkan pasport kepada tabung haji bagi memproses visa tersebut. Aplikasi Saudi Visa Bio merupakan satu lagi inovasi baru diperkenal Arab Saudi bertujuan memudahkan permohonan visa. Selain memendekkan tempoh prosedur kemasukan bakal haji ke Tanah Suci melalui Jeddah dan Madinah, Malaysia merupakan antara 8 negara terawal di dunia yang dipilih untuk projek rintis ini. Kerjasama keselamatan maritim Jepun dan Malaysia diperkukuh dengan program tahunan penyelam-penyelamat. Terbaru, Japan Coast Guard JCG berkongsi kepakaran bagi memantapkan lagi kemahiran penyelam APMM. Program 2 minggu di Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah dan Zon Maritim Kemaman dimanfaatkan 20 penyelam pasukan tindakan khas dan penyelamat Star Team APMM. Jadi latihan yang dijalankan adalah untuk melatih fizikal dan mental kami apabila melakukan operasi, melatih para penyelam untuk menjalani latihan praktikal bagi menyelamat mangsa apabila berlakunya kejadian mencari dan menyelamat. Ketua Penyelamat JCG Tajiri Tomokatsu berkata pelbagai pengalaman termasuk teknik menyelam yang dikongsi mampu meningkatkan keberkesanan operasi menyelamat. Beliau turut yakin kemajuan signifikan yang dicapai penyelam APMM setakat ini menjadikannya rakan strategik penting dalam melindungi pertahanan dan keselamatan di rantau Indo-Pasifik. 互いの潜水活動事例を共有し議論を行い、その議論を踏まえて海域で訓練を実施するというプログラムを提供していて。 Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial.
Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Sembur sebaik-baiknya, bertindak sekarang. Lindungi keluarga anda. Bertemu kembali. Usaha menarik pelaburan berimpak tinggi perlu mengambil kira aspek kemampanan secara menyeluruh. Ini termasuk menerusi amalan buruh bertanggungjawab selain elemen kelestarian alam sekitar. Justru pemantauan perlu dilakukan khususnya pada fasa pelaksanaan sesuatu pelaburan baharu. So we need to be more discerning in terms of the kind of investments that come to our country. We can't be proud of the ones that come in. Maybe it's a big name, but what value do they bring to our society? We need to ask that question. So all those glorified, no, I shouldn't say that, all those very sexy approved investment numbers, we need to dissect them in terms of quality, and we need to watch it very carefully in terms of implementation. Teknologi blok rantai untuk sistem sijil tempasal keutamaan PCO dari China akan memudahkan lagi ekspor Malaysia ke negara itu. Sistem menerusi rangka kerja tertingkap tunggal yang dicadangkan bertujuan menambah baik pemudahan perdagangan dan mengurangkan halangan teknikal. Ia menawarkan pemprosesan barangan yang lebih cekap dan terjamin dari Malaysia ke China. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri memaklumkan penggunaan e-sistem boleh memberi manfaat besar kepada perniagaan, termasuk melancarkan proses pelepasan kastam dan mengurangkan kos penyimpanan di pelabuhan China. Ia juga dijangka memberi peluang untuk pembangunan kapasiti modal insan dan perkongsian pengetahuan, manakala e-sistem menyokong pembangunan ekonomi hijau. MITI menyokong pengiktirafan sijil tempasal digital secara bersama di bawah kerangka perkongsian ekonomi komprehensif serantau. Pertumbuhan ekonomi tahun ini dipacu permintaan domestik. Ketua Penyelidik Ekonomi TA Securities, Syazma Juliana Abu Bakar berpendapat ia berdasarkan prestasi ekonomi global yang diramal perlahan berikutan ketidaktentuan termasuk krisis Rusia, Ukraine dan perang dagang Amerika-China. Indikator utama termasuk perdagangan, pelaburan, pengangguran dan kadar inflasi juga dijangka mereda. So, apa dia faktor-faktor dia? Antaranya ialah kalau kita lihat dari segi pasaran buruh, makin lama semakin bagus. Kalau kita lihat dari segi statistik, jumlah bilangan pengangguran semakin menurun. Kalau lihat peluang pekerjaan semula semakin meningkat. Faktor domestik lain yang membantu pertumbuhan ekonomi termasuk inisiatif dan bantuan daripada kerajaan bagi perbelanjaan pengguna. Kajian Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mendapati 70% peniaga bazar Ramadan memperoleh peningkatan keuntungan. Kajian melibatkan 1,148 peniaga. Kaji selidik juga mendapati 69% peniaga menyatakan pertambahan pelanggan, manakala 63% peniaga menyatakan peningkatan hasil jualan. Dapatan juga mendapati bahawa mereka juga meminta pihak KPDN pada masa akan datang supaya dapat mempertingkatkan promosi. Jadi ini kami ambil perhatian serius. InsyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan mengadakan libat urus dengan pelbagai agensi yang terlibat dan melibatkan juga beberapa kementerian, khususnya KPKT, kesihatan dan seumpamanya, supaya kita dapat mengadakan satu kolaborasi.
Konsortium Koperasi Kariah Masjid Berhad Konsormas dilantik sebagai operator penternak bagi menjalankan projek inkubator ternakan lembu daging angkasa. Melalui projek itu, angkasa menyasarkan hampir 500 tan daging dengan nilai mencecah 16 juta ringgit dapat dibekalkan oleh koperasi untuk tempoh 5 tahun akan datang. Majlis menandatangani MOU antara angkasa dan Konsormas berlangsung di Kelana Jaya, Selangor. Projek itu digerakkan melalui usaha sama anak syarikat angkasa, Komardi Dairy Sdn Bhd bagi membekalkan anak lembu. Sekurang-kurangnya 20 koloni penternak lembu akan diwujudkan terdiri daripada koperasi ahli Konsormas sebagai operator penternak.